Krisis politik di Sabah yang menyaksikan pertemuan antara kem Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman mungkin selesai dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Namun persoalan yang berlegar, adakah selepas pilihan raya negeri kelak tiada lagi episod lompat parti, sedangkan tumpuan wakil rakyat yang dipilih sejak PRU14 adalah memacu kestabilan politik, menjana ekonomi selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Justru moral dan prinsip ahli yang berhormat di negeri berkenaan akan tetap dipersoalkan walaupun siapa jua yang akan menang kelak. Ikuti kupasan siri pertama Krisis Politik Negeri di Bawah Bayu oleh wartawan kami Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin. Semenjak Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 menerusi gabungan Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak, negeri di bawah Bayu ini telah menyaksikan beberapa kali pertukaran kerajaan negeri. Dan pemerhati politik mengaitkan krisis politik yang berlaku di negeri ini adalah ulangan sejarah politik Sabah setiap kali berlaku pertukaran atau peralihan kerajaan parti pemerintah. Sejak 1967, politik di Sabah sering tidak menentu dan menyaksikan pertukaran pentadbiran negeri kepada beberapa parti politik. Walaupun ia satu perkembangan yang sihat dalam amalan demokrasi, Sabah secara realitinya amat bergantung kepada kerajaan pusat. Pembangunan di negeri ini memerlukan sokongan dan dokongan Putrajaya agar rakyatnya tidak ketinggalan dalam segenap aspek. Kita harus lebih teliti tentang kebebasan YB ini untuk lompat parti. Mungkin ini sebab kalau kita lihat, kalau kita tanya dengan orang-orang di luar itu, di luar sana mereka ni sebenarnya sudah muak. Mengapa benda ini berlaku lagi? Mengapa YB itu lompat lagi sedangkan kita bukan saja kita ini dalam keadaan krisis disebabkan COVID, terutamanya di Sabah ini, di mana apabila berlakunya COVID kita nampak pengangguran yang tinggi, kadar kemiskinan yang meningkat. Kita dapat melihat juga banyak SME yang terpalit kerana COVID itu daripada MCO. Jadi banyak ekonomi perniagaan yang terjejas. Hakikatnya pilihan raya negeri yang dilihat jalan terakhir dalam menyelamatkan politik rakyat bukanlah pilihan terbaik. Setidak-tidaknya dalam suasana sekarang kerana rakyat sebenarnya sudah memilih pada PRU yang lalu. Justeru apabila ada yang melompat, adakah jaminan senario itu tidak akan lagi kedengaran selepas ini? Terdapat juga cadangan bagi mengelakkan lompat-melompat di Sabah, sistem pilihan raya berdasarkan parti dan bukannya calon dicadangkan. YB ini biasanya akan mengisytiharkan bahawa mereka melompat ni kerana ini yang rakyat mahukan. Cuma apa yang saya rasa agak lucu ialah mereka melompat itu tanpa dan menggunakan nama rakyat dengan alasan untuk melompat. Cuma tidak didapat pastikan berapa bilangan rakyat sebenarnya. Kadang-kadang sebuah kawasan kawasan pengundi itu mungkin jumlah pengundi dia 80,000, 100,000. Apakah mekanisme yang beliau lakukan untuk benar-benar tahu sama ada rakyat ini setuju dengan tindakan beliau ataupun tidak? Apapun hujah ahli politik, rakyat sebenarnya sudah muak dengan apa yang berlaku. Ahli politik perlu lebih berprinsip dan berdisiplin dalam menyuburkan amalan demokrasi. Laporan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Yang dia ada tu pun agak